warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nastanjidu bihi wa nu'azzimuh wa nutawakkal alayhi wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallim ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda basyiran wa nadhira baina yaday as-sa'ah. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad rashada wa man ya'sihima faqad ghawa. Nas'alullaha rabbana an yaj'alana mimman yuti'uhu wa yuti'u rasulahu wa yattabi'u ridwanahu wa yajtanibu sukhtahu fa innama nahnu bihi wa قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Terima kasih saudara saya, sahabat saya, pengurusi majelis Ustaz Nazar yang bahagia, Qala Muhammad Azwan bin Muhammad Wahari, GDM Komandan Pangkalan Utara Musim. Yang bahagia Lieutenant Khair Alauddin bin Ahmad Basari, UDM, Pegawai Laksana Pangkalan, pegawai-pegawai pemerintah, Skuadron, ketua-ketua cawangan, ketua cawangan, tuan-tuan pegawai serta semua jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kali, apa khabar semua? Alhamdulillah. Salam melalui Rasul daripada saya. Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kerana Allah Subhanahu wa taala melantik kita, mentakdirkan kita lahir pada masa ini. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita lahir di bawah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh pun kita ini lahir tidak di zaman Nabi, tapi syukur kerana kita dilahirkan tidak di zaman Nabi, kerana orang yang beriman dengan Nabi dan tidak pernah melihat Nabi mendapat 3 kali keberuntungan berbanding orang yang hidup di zaman Nabi. Saudara rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala mengajar kita untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa taala mengajar kita untuk redha dari segala apa yang berlaku dalam diri kita. Sebab itu, pertama-tama dan selama-lamanya, apa yang perlu ada dalam diri kita ialah kesyukuran dan redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah mentakdirkan segala-galanya. Kita rasa seronok dulu zaman Nabi, betul. Sekiranya kita berada sebelah Nabi. Tapi sebelah kalau kita duduk sebelah Mulham, kalau kita duduk sebelah Mulham, bagaimana keadaan? Sebab itu tuan rahimahullah, syukur alhamdulillah Allah Ta'ala takdirkan kita lahir pada waktu ini dalam keadaan Islam kita, mak kita Islam, ayah kita Islam, dan juga kita beriman dengan Nabi SAW, cuba melakukan ibadah, cuba melakukan segala apa yang ditinggalkan oleh Nabi, maka itu juga adalah nikmat yang tak terhitung. Tuan rahimahullah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa taala yang memerintah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang mentionkan tajuk yang kita nak bincangkan pada hari ini, Rasulullah qudwah hasanah. Apa itu qudwah hasanah? Qudwah hasanah itulah ikutan yang baik, suri tauladan yang baik. We have to follow him. Have to. Kita kena follow dia. Tak boleh tak dapat tidak lah bunda. Si dapat si. Kalau orang sawah mana? Si dapat si kena follow. Kalau orang bilang tak dapat tidak. Nabi pernah
pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaihi an walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda bahawa saya tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah kita mengasihi Nabi mengatasi kita kasih kepada ayah mak kita, anak-anak kita dan seluruh manusia. Maka itulah kalau dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan wa tazawwadu fa inna khairan zadi taqwa. Peningkatkanlah dan sebaik-baik peningkatan adalah rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain takwa, ulama juga mengatakan bahawasanya peningkatkanlah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surah Al-Imran. Cinta kita pada Nabi ini adalah merupakan satu arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, jika sekiranya kamu itu cintakan Allah. Sebab apa kita sayangkan Allah? Syukur tadi itu kerana kita yakin segala benda yang diberikan daripada Allah. Maka cara Rasul kita kena cintakan Allah. Allah yang berikan kita segala-galanya. Mata kita yang dapat melihat ini Allah yang beri. Makan yang sedap, kita rasa sedap nikmat itu Allah yang beri. Kita berkahwin duduk bersama dengan isteri pada malam Jumaat. Malam bagi dia bikin lah. Antara jadi kita tu macam mana antara antara jadi kita baik kabar kan. Rasa nikmat seronok bersama dengan anak-anak bini kita itu juga anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan kerja kita, dapat pangkat, dapat jawatan, dapat anugerah, itu juga adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit apa kita dapat. Kalau tengok dalam diri kita ini daripada luar, dapat dalam jantung kita ni tak pernah berhenti. Jantung ni tak pernah berhenti. Kalau berhenti jantung ni mati je dah. Nah, yang tak pernah berehat daripada awal kita bangun tidur sampai kita bangun tidur sebelah. Waktu tidur pun dia bergerak. Kalau dia berhenti kita bergerak kita lillah. Kulit kita merasa deria. Lidah kita, mata kita, telinga kita, semua benda yang kita dapat hari ini semua daripada Allah. Sebab itu kita kena bersyukur pada Allah. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ish qalilan ma tashkurun. Allah berfirman, sesungguhnya kami tempatkan mereka di muka bumi. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ish, dan kami jadikan kepada mereka ini ada kehidupan, ada rumah, ada kereta, ada anak bini, ada pekerjaan, ada kedudukan. Tapi kata Allah, qalilan ma tashkurun, sikit saja syukur. Sikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Sebab Allah tahu manusia ini zalim. Sebab Allah tahu manusia ini jahil. Ketika mana Allah membentangkan amanah, tuan-tuan rahimakumullah, untuk pengetahuan kita, saya baca satu tafsir tentang amanah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Allah Ta'ala bentangkan satu amanah kepada langit, bumi dan bukit bukau. Ini amanah. Fa'abaina an yahmilnaha. Bukit pun kata, ya Allah, kami tak mampu. Langit pun kata, ya Allah, kami tak mampu nak ikut amanah ni. Bukit, bumi, semua tak mau. Langit pun tak mau. Dalam tafsir tersebut, Allah beritahu, tafsir mengatakan bahawasanya manusia ini adalah merupakan makhluk yang terakhir diciptakan oleh Allah. Kita tahu manusia adalah makhluk yang terakhir diciptakan oleh Allah. Tetapi walaupun terakhir, dia adalah ahsani taqwim, dia adalah sebaik kejadian. Paling sempurna adalah manusia. Dengan ada akalnya, ada nafsunya. Kalau binatang ada nafsu, dia tak nakal. Pergerakan kita, tangan kita sempurna.
Bayangkan kalau Allah bagi dekat lembu suruh jadi amanah ni. Lembu kata aku nak sembahyang ke apa? Aku nak rokok payah, nak sujud pun payah. Nak takbir lagi yang susah. Lembu kata. Burung pun kata betul juga. Ya Allah, kalau burung kata aku nak sembah mudah-mudahan Allah macam nak kami nak. Banyak susah. Nampak tak cantik? Tapi kecantikan manusia ni sempurna yang manusia ni, dengan tangan dia, tangan mata dia, dengan takbir dia cantik, rokoknya cantik, sujud dia cantik, semua cantik. Tuan-tuan, malaikat tak sama dengan manusia. Malaikat berbeza. Malaikat, setiap malaikat berbeza. Dia punya sifat dia berbeza. Bentuk dia pun berbeza. Malaikat. Lepas tu ada malaikat yang diperintah oleh Allah sujud saja sesuai dengan diri dia. Ada malaikat yang Allah perintah berdiri je sesuai dengan diri dia. Berdiri. Kita kata ni tak lemah-lemah ke ada berdiri ni? Lama. Tanpa latihan lemah ya. Tapi tuan-tuan mungkin ada latihan, mungkin tak ada masalah. Bukan tak berdiri saja. Kadang-kadang kecil mata pun tak. Kalau tengok setempat kan, macam saya pergi ke Tuan Belakang Square. Dekat Britain tu, saya tengok dah. Dia tengok macam Mr. Bean. Tengok apa? Sengapnya. Tak gerak. Kata apa sungguh. Kita kata ya Allah. Lama apa bukan nyesal? Lama. Sebab latihan. Dia berlatih. Kita yang tak berlatih tak makan. Silap-silap pun bintang. Sebab tak latih. Orang yang berlatih, yang ada memang latihan tu tak ada masalah. Wa'aitu lahu mastata'tum min quwwah. Tuan-tuan, jangan kita rasa beban dengan latihan tu. Sebab itu juga perintah daripada Allah. Tuan-tuan, segala benda yang perintah itu daripada Allah dan dia melalui sesiapa-siapa. Perintah ni yang dikatakan khalifah ni, tuan-tuan, amanah dari dia sama amanah khalifah sama. Allah Subhanahu wa taala nak melantik seseorang hamba dia yang duduk dekat dunia ni melaksanakan tugas dia. Itu maksudnya. Amanah itu ialah Allah nak lantik mana-mana makhluk yang boleh melaksanakan tugasnya. Apakah tugasnya? Memakmurkan muka bumi. Apa tugasnya? Selain memakmurkan muka bumi ini, menghidupkan syiar Allah Subhanahu wa taala, menampakkan kecantikan pencipta itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bumi, langit, semua tak. Dalam Al-Quran Allah sebut 3 makhluk itu, iaitu langit, bumi dan bumi tukar. Para ulama kata cukup sekadar 3 makhluk ni. Tak perlulah nak sebut binatang-binatang lain. Tak perlulah sebut burung ke, lembu ke, harimau ke, singa ke, tak perlu. Cukup sekadar 3 ni. Kenapa? 3 makhluk ini dah menggambarkan kehebatan. Langit yang terbentang luas. Terbentang luas, kita naik ke Metawang, kita tengok begitu luas. Tanpa ada tiap, tak pernah butuh-butuh pun langit itu. Bumi yang terbentang luas juga kuat utuh, boleh menampung bangunan yang bertatan. Kami terbang darat sekali, tak gegak di bumi itu. Yang gegak adalah yang terbang. Kita gegak, bumi bilik punya kuat, strong dia. Bangunan yang bertatan dulu dari tinggi sampai 60 tingkat, 70 tingkat, dan tak salah sendiri. Itu bumi, kuat dia. Bukit Bukau yang kita nampak, satu bom sapi, kita nampak pemandangan apa namanya ada di sekeliling kita, kucing ni pun indah, tersedap, indah, kuat, utuh, kukuh. Tuan-tuan, itu cukup bagi para ulama. 3 makhluk ini telah memberi gambaran betapa beratnya amanah ini untuk dilaksanakan. Wah. Tapi manusia innahu kana zaluman jahula. Manusia ni habis dengan mengatakan wa hamalah al-insan, maka kita faham ni. Innahu kana zaluman jahula. Lalu Allah berfirman, Allah mengatakan manusia itu zalim dan jahil. Allah mencipta dan kita dan dia tahu sifat kita ni zalim dan jahil. Maka dengan sebab itulah ketika malaikat berkata pada Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah kamu nak jadikan manusia ini akan melakukan porak-poranda, akan melakukan hasad dengki, akan melakukan tumpah darah sama mereka? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami ini bertahmid, bertasbih padamu, memujimu. Lalu Allah berkata, inni a'lamu ma la ta'lamun.
I know what you know. Itulah bahasa orang putih sikit lah. Dari imam dekat meja, takkan lagi orang putih kot. Lagi orang kata, tak pengurusi tu betul tak jaga orang putih lagi, kata tak pandai lah. Kata saya tak putih lah, saya hitam. Cakap yang putih tak boleh nak marah. Mak saya kata, boleh hantuk ke sana, ini lama boleh cakap orang putih. Tak boleh cakap apa ni. Pasal apa? Pasal cik orang hitam. Dia tak boleh putih lah. Mak pula. Tu dah lah mak bagi beranak lah cik waktu siang sikit, cerah sikit. Ni beranak malam-malam. Pakailah berita, tu yang hitam. Dalam keluarga saya memang saya seorang hitam. Tak boleh cuma cerah. Lain benda lain. Tak apa. Tak tahu Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perumpamaan langit dan bumi ini, dan Allah berkata pada malaikat, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Setelah mana Allah ciptakan manusia, Allah panggil malaikat sujud kepada Adam. Dan sujud itu adalah sujud memberi pengiktirafan kehebatan ciptaan Allah. Bukan sujud ibadat, bukan sujud menyembah seperti mana kita sujud pada Allah, tapi sujud memberi pengiktirafan kehebatan atas pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu arahan daripada Allah. Maka arahan daripada Allah buat. Kalau bukan arahan daripada Allah, pernah bersabda yang di mana seorang Arab berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau unta ini tunduk kepada kamu, pokok-pokok juga tunduk kepada kamu, ya Rasulullah, izinkan kami juga sujud padamu. Rasulullah bersabda dengan maksudnya, tidak ada sujud di sesama manusia sekiranya dibolehkan, kata Nabi, sekiranya dibolehkan sujud sesama manusia ini, niscaya aku akan suruh istrinya sujud kepada suaminya. Jadi tidak ada istilah sujud sesama manusia, tak boleh. Jadi sujud yang makna Nabi Adam tadi itu yang sujud memberi pengiktirafan kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ciptakan Nabi Adam. Maka rahsia Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Nabi itu sendiri adalah merupakan salah satu rahsia di mana manusia yang pertama adalah Nabi. Berarti bila dikatakan Nabi ini, segala apa yang tidak kaduk laku, yang pelakuannya itu di bawah wahyu pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawah wahyu Allah. Allah tidak akan, para Nabi tidak akan melakukan sesuatu yang tidak diwahyukan oleh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Segala perbuatan, segala percakapan, segala apa yang dilakukan oleh para nabi, semuanya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau silap pun itu juga wahyu daripada Allah untuk mengajar manusia. Sebagai contoh, Nabi Adam alaihi salam dimasukkan dalam syurga dan dia makan pokok tersebut. Allah tahu tak dia akan pokok, dia akan dapat pokok itu. Allah tahu. Allah tahu. Allah bagi tahu pada malaikat, aku nak jadikan manusia ini khalifah di dunia. Tiba-tiba bila diciptanya manusia, selepas para malaikat sujud, Allah letakkan Nabi Adam dalam syurga. Dan Allah berkata, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, kau duduklah dengan pasangan kamu, duduk dalam surga ni, makanlah apa yang kamu nak makan dalam dunia, dalam surga ni. Tapi kamu jangan hampir pada pokok ni. Jadi berarti dalam surga itu banyak pokok-pokok, buah-buahan banyak, pokok-pokok banyak. Sebab itulah sifat manusia. Manusia ni dia perlu makan apa yang hasil dari bumi. Kalau vegetarian dia boleh hidup. Median tak ada. Orang vegetarian tak ada. Orang median tak ada. Tak median. Median dia makan daging. Kalau dia makan daging, dia tanpa makan sayur dia mati. Sebab diri kita ni tak boleh. Diri kita nak ambil makanan dan sayur. Allah sebut Al-Quran, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardh. Wahai manusia, makanlah apa-apa yang keluar daripada bumi. Sebab tu kita jangan tinggal makan makanan. Dalam Quran, dalam surga pun Allah sebut, wa kula, makanlah apa-apa saja dalam surga ni, jangan hampir pada pokok ni. Berarti pokok tu satu ada buah. Pokok sayuran yang berada dalam bumi, bertanah. Allah tahu tak Nabi Adam akan langgar perintah tersebut? Tahu. Allah tahu. Kenapa segala apa yang dilakukan oleh Nabi itu adalah bukan wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka Nabi Adam tersilap makan pokok tersebut. Dengan izin Allah, tersilap. Apa tujuan tersilap? Sebab tahu manusia ini akan bersilap. Kalau para Nabi tak pernah bersilap, bagaimana manusia tak minta ampun kepada Allah SWT? Kalau Nabi tak pernah buat mistake, bagaimana manusia ini nak mencari jalan untuk pengampunan pada Allah SWT? Maka Nabi Adam mengajar kita bagaimana dia minta ampun kepada Allah Taala. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih. Di mana Nabi Adam mencari apa kalimat yang sesuai untuk minta ampun dengan Allah. Lalu Allah berkata dalam ayat selepas itu dalam surah Al-A'raf, "Faqala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Ini doa masyhur. Dan Nabi Adam berkata, "Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami." Apa? Kesilapan Nabi Adam tadi itu, dia mengatakan kesilapan itu adalah lantaran datang dari diri kami. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami, ya Allah. Wa illam taghfir lana, kalau kamu tak ampunkan dosa kami, wa tarhamna, dan tak beri rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami adalah orang-orang yang rugi. Nabi Adam tak salahkan Hawa. Hawa kata, "Abang, kita dah makan semua pokok ni dia tak pakai lagi. Jom kita makan sekali." Nabi Adam tak kata, "Hawa, nak pasal ya? Kita makan pokok ni. Itulah tujuh tengah habis kita ni, telanjang habis. Apa kata? Duduk dalam surga makan semua ada, ikan tiga rasa semua ada. Mai ke dunia ni ikan tak pernah. Nak kena cari ikan pula, nak kena mengai mancing tu semua. Betul makan tawar pula. Tuan-tuan, ada semua ada Allah takkan ke syurga tu. Semua tersedah. Semua diberikan dalam syurga. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Diajarkan Adam akan nama-nama semuanya. Ini nama-nama yang ada dekat dunia ni semua dia diajar oleh Allah pada Nabi Adam alaihi salam. Itu. Betul dia Allah. Allah pula tak salah ke Adam. Abang saya ajar, abang makan berapa? Ya, tak salahkan. Dan Adam dengan Hawa juga tak salahkan iblis. Yang iblis berkata pada Nabi Adam AS, "Wahai Adam, kenapa kau tak makan pokok ni? Makan lah." Tak boleh, ya Allah larang kita makan pokok ni. Tak, Allah marah tu sebab kalau kau makan, kau akan kekal dalam syurga ni. Wa ana lakum minan nasihin, dan aku ni penasihat kamu. Penasihat dari manusia. Ini kan? Dengar cakap aku, boleh kata aku ni bagi kamu adalah penasihat. Penasihat. Jadi penasihat di hak ni ada. Sebab tu kita kena berhati-hati dengan penasihat 25% ni. Lalu kali dia sering nak jual, tak laku masuk. Jadi kesilapan Nabi Adam itu mengajar manusia. Itu rahsia Allah Subhanahu wa taala. Yang para nabi itu membuat mistake, kesilapan bukan kerana mereka itu tidak masuk. Ingat, Nabi masuk, Nabi terpelihara. Tapi segala apa yang berlaku pada Nabi itu ialah untuk mengajar diri kita. Apa yang berlaku pada Nabi Adam, Iblis, Nuh, Saleh, semua para Nabi itu sesuai dengan manusia dan juga sesuai pada waktu syariat pada kita itu. Dan kita umat Muhammad SAW sudah tentulah kita mengambil Nabi kita Muhammad sebagai qudwah hasanah. Nabi lah sebagai satu-satunya tauladan yang kita kena tiru. Kita kena ikut apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Bukan sekadar perlakuan dia saja, bukan sekadar ibadat dia saja, segala sesuatu. Apa yang Nabi buat? Makannya, minumnya, jalannya, cara ibadatnya, akhlaknya. Karena Nabi dipuji, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya kamu itu memiliki akhlak yang hebat. Nabi memiliki akhlak yang hebat. Tatahibu Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah." Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, jika sekiranya kamu sayangkan Allah, sebab kita syukur pada Allah itu sayangkan Allah, maka fattabi'uni, kata Nabi, ikutlah aku. Ikutlah aku. Yuhibbukum Allah. Kalau kamu ikut aku, niscaya kamu akan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dikasihi Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita akan dapat? Yaghfir lakum dzunubakum. Kamu akan diampunkan dosa oleh Allah kepada kamu. Kita ni banyak dosa ada? Yes. Kita ni berbuat dosa.
Kita ni pembuat dosa. Tak dapat kita. Sebab tu Allah sebut innahu huwat tawwab. Allah ni Maha Pengampun. At-Tawwab berarti pengampun. Pengampun yang berkali-kali buat silap pun Allah tetap pengampun. Tengok Nabi SAW pernah buat dosa apa lah? Tak ada. Nabi ni kata dosa lah. Tapi bagaimana Nabi merayu minta maaf kepada Allah. Bagaimana Nabi khusus-khusus ibadat minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Tuan Aisyah berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah kamu dijanjikan syurga? Bukankah kamu telah Allah ampunkan dosa-dosa kamu yang lebih yang akan datang?" Nabi berdoa minta ampun malam seolah-olahnya macam Allah tu tidak akan ampun dosa dia. Dan Nabi bersabda, "Alam akuna min ibadiyah syakur?" Apakah tidak boleh aku menjadi hamba-Mu yang bersyukur? Nabi buat itu untuk apa? Untuk kita. Untuk kita meneladani. Sebab itu dalam ayat tadi ni, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu itu ada rasul yang ikutan yang baik, liman kana yarjullah, bagi siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah. Bila dikatakan pertemuan dengan Allah ni, bila tuan nanti bila kita mati, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situlah kita akan dihitungkan. Amanah. Apabila dikatakan sebagai amanah ini berat untuk manusia rasakan. Berat, memang berat. Kalau bumi, bukit, bukau pun tak mau kerana berat, maka manusia lagi berat. Kerana manusia itu dhaif, lemah. Tapi kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, Allah hantar Nabi. Allah hantar Nabi. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi semua adalah Nabi untuk memperingati manusia. Dan pada ketika itu bumi langit ini akur. Mereka berkata kepada Allah, "Ya Allah, kami ini akan selalu taat padamu, Ya Allah. Tapi untuk tegak malam ini kami tak mau." Sebab itu bumi ini rasa beban dengan perangai-perangai manusia. Heran. Dia buat macam-macam. Lalu para bumi, penduduk bumi, penduduk langit ini ikut perintah Allah. Allah Taala turunkan. Maka mereka juga menantikan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kerana Allah telah cerita bahawasanya akan lahir seorang insan yang akan membawa rahmah kepada seluruh dunia ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka kelahiran Nabi pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah ialah satu hari kelahiran yang dinanti-nantikan oleh makhluk seluruh dunia ini yang berada di langit dan berada di bumi. Bukan sekadar manusia saja, malahan penduduk langit, para malaikat, penduduk bumi, semua menantikan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Diceritakan bahawasanya akan lahir seorang manusia yang seorang Nabi yang membawa rahmat. Itu bukan dalam Al-Quran saja, malahan diceritakan oleh Allah dari kitab-kitab yang terdahulu dan mushaf-mushaf yang terdahulu. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, mushaf Nabi Ibrahim dan segala-galanya diceritakan tentang akan lahirnya seorang insan yang mulia ini. Dan berlaku satu peristiwa yang hebat. Ketika mana hari kelahiran Nabi SAW itu, sebelum hari kelahiran Nabi itu berlaku satu peristiwa di mana tentera Abrahah yang memiliki tentera yang seramai 60,000, ada riwayat kata 60,000, ada berkata 60,000, Wallahu a'lam, berjalan menuju ke kota Mekah untuk menghancurkan Kaabah. Semata-mata untuk menghancurkan Kaabah. Dan begitu Abrahah jalan dengan tentera-tentera yang bergajah dan tidak langsung dihalang oleh mana-mana orang. Sebab apa? Kegerunan di atas kuasa kekuatan yang dimiliki oleh Abrahah dan tentera-tenteranya. Lalu Abrahah berkata macam ni, tak seronok perang macam ni. Kita nak pergi perang senang ya, tak percaya seorang dia. Lalu dia tunggu satu sepadan dalam 20 km dengan Kaabah. Dia tunggu nak tengok siapa yang manusia yang, siapakah golongan yang mampu lawan dia. Akhirnya bekalan bagi tunggu demi tunggu habis bekalan mereka. Bekalan makanan yang dibawa oleh Abrahah tu habis. Lalu mereka berkata, Abrahah berkata, tengok mana-mana makanan yang ada dekat kampung-kampung ni. Lalu bergabung pergilah mencuri.
Dan kebetulan mereka mencuri itu unta milik Abdul Muttalib. Dalam 100 ekor pada curi. Jadi datanglah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini ialah seorang ketua kaum Quraisy ni. Dia patah orang dia Abraham nak motor Kaabah untuk ala Kaabah tu. Tak kisah apa. Dia tak kisah. Apa sebab tak kisah? Apa sebab orang-orang berhingga pada ketika itu mereka tak kisah pun? Sebab mereka mengiktiraf Kaabah itu ada penjaganya. Dia patah. Kaabah ada penjaganya. Mereka juga aku. Sebab tu mereka tak kisah walaupun Abraham nak merontokkan Kaabah. Silakan. Ya. Kemudian Allah Ta'ala datang jumpa Abraham. Tak tahu lagi Abraham nampak Allah Ta'ala datang. Dia nampak pula datang. Akhirnya kau datang juga menjumpa aku. Abraham kata akhirnya. Finally. Dulu juga kau berdapat. Datanglah Abraham. Kata Abraham. Datanglah Allah Ta'ala. Mana Abraham? Silakan tuan. Ya Abdul Muttalib, akhirnya kau datang juga jumpa aku ya? Ya, aku datang. Ada apa kau nak wahai Abdul Muttalib? Nih, aku tahu kau hajat datang nak merobohkan Kaabah kan? Betul? Betul. Nak pergi lah meroboh Kaabah. Jangan cerita aku. Nanti ngomong Kaabah pergi lah ngomong. Yang nak cerita aku macam apa? Lah aku datang sini nak tuntut balik bayaran seperti cerita aku. Itu aku punya. Kaabah kamu punya. Kaabah tu ada pencinta dia punya. Oh, betul ini lah Abraham kata. Betul. Kami tak takut kalau nak pergi. Faham kan masa kedaran? Kami tak takut kalau nak pergi rombong ke Kaabah. Tak isap. Dia kata apa? Jangan jawab kami. Abraham kata, jangan jawab. Tak jawab. Kalau suruh. Kami tak kisah apa. Sekarang bayar hati ke utama. Abraham kata, tak apa, hari ini juga kalau orang kata itu, hari ini juga aku kerahkan tentera aku untuk robohkan Kaabah. Lalu dia kerahkan tentera dia dengan tentera bergajah yang begitu hebat. Gajah pun tak ada jalan. Waktu nama yang pecah tu gajah tak ada jalan. Gajah tak nak pergi ke arah Kaabah. Tu gajah. Kemudian pergi ke jalan, gajah pergi. Macam mana tak jadi ni? Akhirnya Allah utuskan burung ababil. Burung ababil tarmihi bihijaratin min sijil, di mana burung tadi itu membawa batu-batu daripada api neraka dan lemparkan kepada mereka. Akhirnya matilah semua tentera-tentera Abraham seperti mana daun dimakan ulat. Ini bukti bahawasanya neraka dan syurga sudah ada. Itulah kata manusia adalah makhluk yang terakhir diciptakan oleh Allah. Syurga dah ada, neraka dah ada. Itu adalah makhluk-makhluk yang terawal diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya, tu burung tadi ini membawa batu-batu daripada api neraka. Di mana api neraka? Ada sebenarnya. Cuma kita tak nampak sebab belum lagi sampai masa dan waktu untuk kita lihat. Bila sampai waktu masanya sendiri, nanti bila kita masuk umur. Dan mati dah, baru nampak api neraka, baru nampak syurga. Pada ketika itu kita nampak. Tak nampak lagi. Sebab itu Nabi Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan para Nabi untuk memperingatan. Tapi manusia ni jahil, zalim. Apabila matinya para Nabi kembali kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila matinya para Nabi kembali kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah para bumi ini menanti-nantikan kehadiran insan yang mulia yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad insan yang merupakan satu-satunya makhluk Allah, satu-satunya Nabiullah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menjamin kesejahteraan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Di padang mahsyar besok tidak ada doa yang dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali doa daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada siapa yang beri syafaat kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah beruntungnya kita dilahirkan oleh Allah di bawah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berlakunya peristiwa Abraham tadi itu menggambarkan kepada orang Arab, benar ini mesti satu petanda akan lahirnya seorang insan yang hebat. Maka nantilah golongan-golongan Yahudi itu utamanya menanti-nantikan manakah, sebab mereka memimpikan Nabi akhir adalah di kalangan bangsa Yahudi. Karena Nabi-Nabi yang sebelum ini semuanya adalah di kalangan bangsa Yahudi.
Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Semua ada berkaitan dengan Nabi Bani Israel, masa Yahudi. Kemudian tiba-tiba Allah uji mereka dengan kebanggaan, dan itu Allah uji mereka lahirnya Muhammad di kalangan bangsa Arab. Itu yang menyebabkan berdiri hero. Jadi dia kata apa ni? Dan Allah menembelak mereka. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman sebahagian dan kamu kufur sebahagian? Karena keikuan pada itu. Allah. Jadi bila dikatakan Nabi SAW sebagai qudwah hasanah, sebagai ikutan yang baik, maka Nabi SAW itu telah memberikan pengajaran kepada kita. Satu benda yang paling kita kena ingat sekali ialah pendidikan akhlak Nabi SAW. Nabi tak halang kita. Nabi tak halang kita untuk apa saja kita nak buat. Allah Nabi tak halang. Apa yang Nabi bawa kepada umatnya ialah apa saja kedudukan kita buat, apa saja kerja kita, apa saja kebolehan yang kita ada, buatlah kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu adalah amanah yang paling awal. Amanah yang paling awal ialah meletakkan Islam itu di tinggi, meletakkan agama itu tempat yang mulia. Itu tugas kita. Itu tugas sebagai manusia. Tugas kita begitu. Tapi Allah Ta'ala sifatkan manusia yang soleh. Apa sebab? Sebab manusia ni kalau dia buat itu benda bukan kerana diri dia takkan buat. Nampak? Dia buat tu ada tak? Ada benefit untuk diri dia tak? Ada kelebihan untuk diri dia. Kalau ada kelebihan untuk diri dia, okey, ada buat. Tapi kalau tak ada kelebihan untuk diri dia, malah nak buat. Kan dapat tengok aku. Kan dapat ada ujian aku. Dia nak ujian. Ini sifat manusia. Dia nak ujian, dia nak orang tengok dia, dia nak perhati dia, dia dapat bakat, dapat jawatan. Dia nak tu. Itu dia nak. Itu sifat manusia. Sifat itulah Allah Ta'ala pilih manusia jadi khalifah. Sebab tu, kadang-kadang manusia ini tidak ada cita-cita, kadang-kadang manusia ini tidak ada sifat yang seperti mana disebut tadi itu, maka dunia ini tidak akan pergi jauh. Cukup sekali itu. Namun bagaimana Nabi SAW diturunkan oleh Allah untuk mengajar manusia, walaupun kamu memiliki sifat begitu, tapi bukan itu target utama kamu. Contoh macam inilah. Saya berniaga. Saya dengan untung kan? Mestilah niaga, mesti nak untung. Kalau berniaga tak nak untung, tak payah niaga. Betul? Berniaga mesti nak untung. Kalau mereka tertutup, etika. Tetapi bila dah berniaga, bukan untuk tak etika. Beza. Kalau berniaga, tak nak untung, tak payah berniaga. Tapi bila dah berniaga, untung bukan target utama. Apa targetnya? Targetnya ialah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Gunakan jalan berniaga ini untuk memberi manfaat pada manusia. Jadikan perniagaan itu sebagai saham untuk aku mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kira untung, dia dah untung. Dia untung. Tuan-tuan dia untung tau. Sebab orang ni, orang sedih pun minum arak, orang gembira pun minum arak. Pening. Itulah perniagaan yang paling untung. Saya tengok dekat berita tu, saya dekat berita dulu ni, masa tengok bola, saya tengoklah bola England lawan ke Manchester kat weekend kan, orang boleh masuk kat Manchester United tu, sorry kan, tiket penuh. Kat weekend boleh masuk, saya tu weekend kan, tengok. Kalau tengok belas time ni, oh kalah, betul, pergi minum rokok, kalau keras, nation kalah. Menang pun minum awal juga, holiday, apa balik. Kalah pun minum awal, menang pun minum awal. Tempat kerja saya pun tak mahu juga. Bila kita pressure dengan bos bagi pressure, bos ni cukup dah mungkin daftar nak balik. Awak tu bohong betul. Kita diatur saya. Ya. Where you to go? Break. I want to drink. Why? I want to feel. I want to release my head. Tak potong. Tidak puan punya attention. Tak apa. Kalau nak untung, untung saya awak. Nampaklah tuan-tuan. Jadi kita berniaga matlamat daripada untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala.
Itu kita nak. Sama juga orang kerja kita. Kalau kita bekerja, tak nak pakai, ajar. Kerja apa tak nak pakai? Betul tak? Kalau orang kata ni kerja kena Allah lah, segi ilah lah. Kamu nak, aku pun nak pakai kan? Tapi bila dah bekerja, pakai bukan target utama. Bila dah kerja, pakai bukan target utama. Tapi kalau diberi, berapa? Terima. Macam kita minat. Papat dah, kita duduk dalam dah, semua kita sama. Dan target semua ni semua tak digaji. Tapi adakah semua digaji? Tak. Mungkin sebahagian kecil saja yang akan jadi haji. Tapi bila dia jadi haji, bila dia jadi pangkat pada diri dia, dia ada tanggungjawab tempat. Dan dia kena ingat, bila dia jadi pangkat, jawatan dia tinggi, musuh banyak. Musuh dia nak pangkat matikan dia. Maka kita ni anak-anak buah ni kena tolong, kena solok, kena tolong anak, kena tolong bos kita ni supaya mempertahankan supaya bos tidak mati. Sebab jadi pangkat tinggi pun, jadi haji pun bukan menang haji dah. Main dah masuk haji, belum tu dah. Menang ialah mempertahankan supaya musuh tak boleh gerak. Itu baru menang. Jadi dalam kerja kita pun bukan target utama kita nak jadi ni pangkat tu. Tapi kerja nak pakai tak? Kerja mesti nak pakai. Berarti dalam kita bekerja sungguh-sungguh macam kita nak pakai kerja itu. Tak dipuji ke? Nak betul. Kenapa? Aku mati dalam keadaan aku mati yang telah membantu kawan punya haji. Mati pun tak apa. Kawan punya haji 3 makan. Kerana aku mengorbankan 1,000 orang yang 3 makan haji. Tak apa. Bila dah mati dua, selesai. Jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan tunjukkan bagaimana keadaan dia itu. Sudah. Walaupun tak dikenali, tapi sifat dia itu telah mendapatkan kesanjungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah akhlak Nabi yang Nabi bawa. Nabi tak nak jadi pemimpin. Nabi tak minta pun jadi pemimpin. Ketika mana dia berdakwah mengajak kepada kaum Quraisy supaya beriman kepada orang Abu Lahab tanya, wahai Muhammad, nak apa? Nak apa wahai Muhammad? Nak apa? Kalau nak jawatan, dia bagi jawatan kan? Apa? Abu Lahab telah pun menawarkan jawatan kepada anak jawatan kan, berikan jawatan. Anak perempuan, tak bagi perempuan kan? Anak harta banyak tak, kami boleh bagi kan? Nabi kita bukan itu yang aku nak. Aku nak membawa kesejahteraan supaya mana apa yang kamu buat, kalau kamu sebagai pemimpin yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu seorang peniaga yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu ada anak perempuan, ada anak isteri, jagalah, peliharalah anak-anak kamu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya tertarik seorang syekh yang berkata kepada saya, kenapa kamu membesarkan anak-anak kamu? Dan apakah yang kamu harapkan pada anak-anak kamu? Okey, dia tanya dalam kami satu majlis, saya pun jawablah, ialah anak adalah bukan amanah daripada Allah SWT. Betul. Betul. So apa yang kamu harapkan pada anak-anak kamu? Ada orang berkata, saya nak anak saya bila saya kecil, bila saya tua. Dia kata, saya nak anak saya belah saya waktu saya tua nanti. Saya bersenyum. Saya kata-kata, apa kamu tidak beriman dengan Allah? Dia kata, beriman. Apa beriman? Allah Ta'ala beriman. Nabi, betul. Saya kata, kalau kamu beriman dengan Allah, kenapa kamu tidak berharap Allah yang memelihara kamu jika kamu tua? Habis anak-anakku aku dah beresahkan dia, aku dah beri makan, aku beri mengaji, semua takkan dia tak benar buat. Itu adalah ihsan anak kepada kita. Sebagai anak yang baik, dia akan senantiasa merahmati mak dia, senantiasa akan memberi kasih sayang pada mak dia, ayah dia. Dia akan menggembirakan mak ayah dia. Apa masalah dia tak cerita pada ayah mak dia, sebab tak membebankan masalah kepada ayah mak dia. Dia dah besar dah, 40 tahun dah, 30 tahun dah. Takkan masalah rumah tangga orang kita kata mak ayah selesai nanti ya. Betul. Contoh gitulah. Jadi saya kata, paling baik doa ialah doa lah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku telah membesarkan anak-anakku di atas sebab amanah yang kau berikan padaku. Dan aku berdoa, engkau memelihara mereka ya Allah. Sekadar mana setelah mana aku tinggalkan dunia ini, engkaulah yang menjaga mereka ya Allah.
dan pelihara kesihatan pada mereka semua, beri kejayaan pada mereka ya Allah, dan puji juga pada aku ya Allah. Di saat aku tua, Kau jaga aku ya Allah, Kau pelihara aku ya Allah. Anugerah kesihatan pada aku ya Allah, agar aku sihat tidak membebankan anak-anak. Jadi kita semua pada Allah, insyaAllah. Kalau kita mengharap anak kita yang jaga kita, kalau anak tersibuk dengan urusan kerja dia, dah tak dia jaga kita, kita tak sedih. Apa mengaji diri saja akan menjaga kita. Kita apa sedih? Sebab kita mengharap pada manusia. Nampak? Kenapa kita mengharap terus pada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu yang dirasakan oleh Syekh tadi. Berdoalah agar Allah Taala memelihara kita dan melihara kita walau ketika mana kita ketika senangkah, ketika susahkah, Allah yang akan memelihara kita. Anak kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita besar setakat mana yang kita boleh mampu besar ya. Wa 'alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ada kata ayah ni, berilah rezeki pada anak-anak dengan rezeki yang baik. Sampai mereka besar, boleh bekerja, ada berkahwin dah. Kita pantau ya. Sebab tu dalam konteks pendidikan anak ni, 1 hingga 7 tahun kita manjakan dia, mainkan dia. 7 tahun hingga 14 kita lagi adabkan dia, akhlakkan dia, didik dia. 14 hingga 21 berkawan dengan dia. Kawan. Kalau mindat sama-sama. Mikir sama-sama. Minta sama-sama. Saya di rumah minta mana-mana. Itu yang saya bercerita. Minta tengok. Strategi kena ada. Hidup kena ada strategi. Hidup kita kena ada strategi. Sebab apa kena ada strategi? Sebab setiap langkah kita cari pasal balik. Setiap langkah kita tak boleh mundur. Kesilapan kita tu bagaimana? Hadapi. Tersilap. So, apa? Adakah kamu nak give up? No, jangan give up. Kau pertahankan. Bagaimana? Atau strategi bawa supaya melangkah waktu selamat. Strategi. Itulah hidup kita. Yang kita hidup hari ini tak. Yang hidup semalam tak akan patah balik. Cuma apa pelajaran kita tu kena cantik. Tak boleh berubah. Main ke dalam dia. Main. Tunjuk. Pada yang pada situ kita berkawan dia. 21 ke atas. Kita banyak berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak kita yang 21 ke atas ni dah mula ada berjaya dah. Kita doakan dia. Sebab apa? Anak mengharapkan doa mak ayah. Kejayaan anak itu mengharapkan doa mak ayah. Dan kita besoklah bila kita mati, kita pula mengharapkan doa anak kita. Tak kisahlah mati dekat mana. Saya kata kat isteri saya, kalau tak ada abang mati kat diri, kata dalam pergi berkhusus kat diri, mati kat diri, simpan nama kat diri, mudahkan urusan orang. Tak perlu balik kucing lah. Kalau tak ada abang pergi ke London ke mana-mana tukar gereja ke, mati kat sana, simpan dia kat sana. Sebab apa? Satu hadis Nabi pernah sebut, lagi jauh kita mati dari tempat kita lahir, lagi senang untuk kita berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tugas kita begitu berbakti. Berbakti itulah amanah yang Allah nak kita ni berbakti pada masyarakat. Ini peluang kita ni. Bila kita ada kerja jabatan, kerjaan sebenarnya peluang kita untuk berbakti pada masyarakat hari ini. Kalau saya tak kerja rezeki, agak-agak ada orang ibu saya tak kerja. Bayar. Berapa orang? Semua ni kurang lebih adalah 40 orang dan 50 orang. Jadi saya telah memberikan khidmat bagi saya setakat mana yang saya mampu kepada 50 orang. Tuan-tuan naikkan rumah bawa orang ramai contoh. Bawa ramai, bawa banyak yang tuan bagi khidmat pada masyarakat. Jadi kita niatkan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Nanti yang berpulang. Kita saya buat tadi lah. Kerja tak nak gaji tak payah kerja lah. Tapi bila dah kerja bukan gaji tadi utama. Kerja tak nak pangkat tak payah kerja, tapi bila dah kerja bukan pangkat tak gaji utama. Kalau diberi insentif. Tambahan pula gaji anda confirm dah 25 bulan, 26 bulan gaji masuk. Terus ada pening kan? Ya. Gaji confirm masuk. Itu beruntungnya kita pernah bisa gaji. Macam orang mereka pergi belajar. Orang mereka lain. Isteri saya mereka pening kan? Bila bisa benarkan apa yang saya buat. Tawakal ala Allah. Doa pada Allah Ta'ala. Aku tadi doa minta Allah Ta'ala dan doa Allah. Yalah, kalau orang tak beli barang tak payah. Macam mana dia nak beli duit ya? Macam dia nak bayar. Sebab tu PKP baru ni pun jadi orang ramai pedagang-pedagang yang berhentikan. Apa tu ada berubah? Saya kata di sini waktu PKP itu memang saya kena tutup. Isi saya kena tutup kedai. Saya kata doa pada Allah. Allah yang memelihara. Allah yang memiliki hati-hati semua orang ni.
Kalau Allah tak letakkan hati untuk WhatsApp kita, macam kita nak jual. Alhamdulillah, waktu PKP itu WhatsApp masuk bertubi-tubi. Nak beli barang, suruh hantar rumah, hantar suruh di. Jualan melampau double pasal PKP. Bukan kita yang hebat, kita rezeki bukan. Bukan kita yang Allah menjaga. Kerana Allah yang memiliki hati-hati orang, begitu juga Allah yang akan menggerakkan hati orang untuk beli dengan barang kita. Yang penting, kita jual untuk manfaat orang. Niat kita betul. Kalau nak untung, nego balik. Tapi kita beda untuk beri manfaat. Saya dari sini. Itu juga tuan-tuan yang berhukum Allah. Nah. Jadi tuan-tuan yang berhukum Allah. Tapi kita tak mahu banyak pilih. Nabi SAW tidak mengimplikkan penggunaan baju. Dia bukan nak makan, dia bukan nak jawatan pun. Dia nak bawa kesejahteraan rahmat pada manusia. Sebab itu tuan-tuan yang berhukum Allah, Nabi diangkat menjadi pemimpin di Madinah pun bukan Nabi yang minta. Orang Madinah yang menawarkan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, datanglah ke Madinah, kami akan lantik kamu sebagai pemimpin untuk membawa kami, untuk mendidik kami, untuk memberikan jalan penyelesaian dalam kehidupan diri kami ini. Maka Nabi datang. Sebab tu jangan minta jadi pemimpin. Pening. Orang yang minta jadi pemimpin ni pening. Kan? Tak tahu kita menjadi pening apa dia nak anak. Kan? Betul tuan. Ni tak kata-kata apa. Kan? Kita menjadi pening. Kita saya kalau saya bos, anak bos tak saya bos. Bila saya pegang bos, saya yang bos. Dia bos. Susah aku. Kan? Tuan. Buat kerja macam kita pemimpin sudah. Dapat tak dapat tu belakang menjadi orang. Tak apa. Tapi biasanya gitulah. InsyaAllah lah kalau kita buat dengan baik, rapat dengan bos kita, InsyaAllah Allah akan beri. Pindah juga. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, saya memang rapat dengan bos saya. Kadang bos saya nak pergi gunung, satu bos saya naik, satu bos mau hujan. Ini tu kat Selanjung. Kan? Bos kita Ustaz, free lah ni Ustaz. Cuti free tak esok? Saya boleh di free kan. Maknanya kalau saya cuti saya kedai. Tapi kalau bos nak ajak saya pergi mana-mana, insyaAllah saya boleh free kan. Sebab saya ada kerja saya. Ustaz jom naik gunung. Sembang. Tapi seronok nak dengan bos ni, saya tak pernah sembang tak kerja. Itu bukan minat saya, itu bukannya hobi saya. Sembang tak kerja, berjalan. Di luar hanya saya bekerja tentang urusan-urusan yang lain, yang selain kerja. Kalau saya suka naik gunung dengan doktor, jamin, cerita bagaimanakah bumi, bukit bukau, ayat Quran ni. Ini ada yang saya sembang tadi ni adalah perbincangan saya tentang perkara. Sembang, tengok tafsir itu je. Betul Allah. Bak kerja, office. Office 8 hingga 5, urusan kerja, dapat kerja, apa-apa, di office. Ini saya belajar dengan sahabat saya ketika mana saya duduk di Britain. Di Britain itu tu. Britain meeting, was meeting. Okay, Abdul, you have any problem about your mind? Yes, I have problem about my mind. What's your problem? Katakanlah about the sensor, saya terkelak. Sensor tu problem bos. Betul tak? You tell the manager? Already. Manager tell pada accountant? Yes, dia bertanda. So, kewangan bila nak beli? Maybe next week. Lepas tu bos kata, when next week? Ini tukar bos. Bos tanya kenapa tempat? Sebab ada transport problem semua ni. Kita ada order banyak minggu ni. Tell them to bring right now. If you have any problem, please let me know. Itu order. Salah. Masalah saya tadi masalah main. Apa nama sensor problem. Dah bagi tahu manager. Dah, saya bagi tahu dekat manager. Okey manager, apa perlu buat? Nak tukar. Bila tukar, bagi tahu di kewangan suruh beli. Dah, bagi tahu kewangan dah. Okey, saya pun dah dulu lah dia kata. Saya pun dah tengok dah, saya dulu dia tahu. Dia pun tahu. Dia ada duit yang buatkan permintaan tu, dia mesti ajar tengok. Anak apa buat kerja lah. Okey, datang lepas tu tanya. Okey, kewangan bila dapat? Minggu depan. Dapat minggu depan? Dapat kan? Kita minggu ni order banyak. Boleh dah bagi tahu dekat dia, suruh anak hari ni juga. Kalau tak boleh, bagi tahu aku. Itu order tu. Dia pun kata, okey, try the best. Betul rehat, break time. Okey, waktu break time, 5 minute break, saya duduk dalam break tu adalah manager saya tu call kepada dia. Adalah Pak Alif. Pun, yes, I want to do something. Apa kita kena satu benda? Apa? Apa buat Abdul?
Abdul, take 5. Saya kata, yeah, take 5, but I forget. Aku lupa nak beritahu tadi. Ini aku nak waktu right now. No, Abdul, take 5. You know what mean take 5? Saya betul-betul. Ya, rehat. Take 5 minit boleh. Rehat. No, take 5 minutes empty your mind about your job. That will take 5. Lepas tu saya terkecil balik. Sebab itulah Nabi SAW cukup sonok ketika sembahyang. Nabi cukup sonok ketika sembahyang. Nabi kata pada Bilal, ya Bilal, as-salah, macam ayat Nabi itu kan, ar-rahah as-salah. Maksudnya, jom kita rehat dengan sembahyang. Macam itu. Jom kita berehat dengan sembahyang. Sebab sembahyang ini, bila kita takbir, kita dah takbir ihram, Allahu Akbar. Apa maksud takbir ihram? Takbir membesarkan Allah. Ihram itu kita mengosongkan terus minda kita kepada benda-benda yang lain. Terus kosong. Saya fikirlah Allah membuat kita tidak hanya fikir pada Allah Taala ya. Ya Allah, ini benda berat. Kenapa? Sebab tu Allah berkata, innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sembahyang ini berat untuk bagi orang yang khusyuk. Khusyuk ni macam apa? Khusyuk ni ialah dalam minit ni, khusyuk ni ialah dia buat tu dengan tekun. Tak sedar pun apa yang berlaku. Itu khusyuk. Ni kita asas sembahyang je. Macam-macam ikan. Pada kata idea datang. Ni idea dah sembahyang ni bos. Ada dah sembahyang tu bukan yang bagus. Sebab itu iblis yang kita kasih tahu. Dia fikir ada dah sembahyang tu bagus. Ini saya ada dah pada sembahyang. Ilham dalam sembahyang bos. Sembahyang. Kau tak tahu itu syaitan punya bisikan. Tak jaga. Itulah betul Allah. Itulah akhlak Nabi yang Nabi bawa pada kita. Yang saya nak beritahu satu-satu kata ulama yang terakhir, tanda cintakan Allah iaitu cintakan Al-Quran. Maka kita ambillah Al-Quran sebagai kawan kita. Baca ya Al-Quran. Jangan tak baca. Jangan takut pada kesilapan baca Al-Quran. Sebab tidak akan berdosa bagi orang yang baca Al-Quran dengan silap. Tidak ada hadis yang mengatakan baca Al-Quran berdosa. Tak ada. Yang saya jumpa ialah siapa yang baca Al-Quran, dia akan dapat dua ganjaran. Ganjaran baca Al-Quran dan ganjaran untuk memahami akan Al-Quran. Baca. Walaupun tak bunyi langsung. Faham sih? Ramli baca tak bunyi langsung. Tak apa, baca. Yang penting tengok Al-Quran. Itu tanda cintakan Allah, yang cintakan Al-Quran. Kadang-kadang kita rasa khusyuk dalam masa hidup kita kan, pegang Al-Quran, ya Allah, sejuknya hatiku, ya Allah. Tuan, pegang Al-Quran. Jangan Al-Quran itu dibiarkan di atas berdebu itu saja. Sayang, sebab dia akan teman kita. Dia akan teman kita sampai mana? Sampai masuk syurga. Bini kita yang jadi setia kita pun tentu dia akan teman kita dari rumah. Sebab tu saya kata lagi saya, kalau mati kat makam Amerika, kat London, kat mana-mana mati, simpan je. Sebab apa? Kalau simpan dekat tu, usahkan orang lain ke Tuhan. Yang kedua, adakah yang akan tengok abang hari-hari? Tak pun. Habis buat pun sedih. Abang tidur dulu. Tak ada. Enggak ya. Sehari, 2 hari, 3 hari, buat seminggu makan. Tahil. Lepas tu, sebulan tengok TV sama je lawak. Tak lupa lah. Betul. Jadi tak apa pun duduk jauh pun. Duduk jauh lebih saya niat lagi. Suami ku dah kata tuan niat nak tengok tak boleh. Baca Fatihah. Sampai Allah. Sampai. Saya kata itu. Jadi teman kita kepada Al-Quran. Al-Quran adalah teman kita sampai ke bawah. Siapa mesti 5 minit kita 10 minit kita mati. Kemudian pula, tanda cinta dengan Al-Quran itu ialah cinta dengan Nabi. Kenapa? Al-Quran ini kalau makhluk manusia ini adalah makhluk yang terakhir diciptakan oleh Allah. Al-Quran adalah makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah. Sebelum bumi, langit, bukit bukau, sebelum apa-apa yang diciptakan oleh Allah ini, Al-Quran adalah makhluk yang pertama. Al-Quran itu juga dapat menyelesaikan apa kebutuhan manusia. Jadi Allahu Akbar. Sebab itu beruntungnya kita umat Muhammad, kerana Al-Quran diturunkan pada umat Nabi Muhammad SAW.
Tengok dalam Al-Quran ada apa? Ada beberapa surah yang tidak Allah turunkan pada surah pada kita yang terdahulu. Antaranya kitab, antaranya surah Al-Fatihah. Nampak? Hidup kita ni kenapa? Kena bersyukur pada Allah Ta'ala. Jadi dalam solat kita baca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dah bersyukur pada Allah. Nah, dalam dunia ini kita hidup, kita ini perlukan orang guide kita. Perlu orang berikan panduan pada kita supaya kita tidak sesat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang melihara kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi hanya menyampaikan saja. Nabi hanya menyampaikan saja. Yang memelihara kita adalah Allah. Yang beri petunjuk adalah Allah. Nabi hanya menyampaikan saja. Nabi tak ada lah. Maka siapa yang memelihara kita? Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Ini yang tidak ada dalam umat-umat terdahulu. Sebab tu kita tak mustahil umat-umat terdahulu matinya Nabi Musa. Nabi Musa tak mati lagi pun. Tak ada. Nabi Musa tak ada mati lagi. Baru pergi pengajian dia dikubur 40 hari. Ada 40 hari, ada 40 malam, 40 tahun. Wallahualam. Tapi Nabi Musa belum mati. Pergi pengajian di atas Gunung Tursina. Balik ke kampung dia, tengok orang kampung dah telah sembah lembu dah. Itu Nabi masih ada. Tapi kita Muhammad telah menikah 1000 tahun lalu. Tapi bagaimanakah kita, hidayah kita dipilih oleh Allah kerana berkat Al-Quran yang ada dalam surah Al-Fatihah, ada dalam solat kita. Sebab tuan-tuan amanah ini, bagaimana tingginya amanah ini, tak dapat kita kena melaksanakan solat. Kerana dengan solat kita telah membuktikan kita telah menciarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana saja kita solat, di mana-mana saja kita bersolat. Sekarang Islam saya alhamdulillah cantik, tapi tak boleh mampu untuk mengangkat amanah ini. Tapi apabila melakukan solat, dia telah berdaya untuk mengangkat amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut, man aqama ad-din faqad. Barang siapa yang mendirikan sembahyang, maka dia telah mendirikan agama dia. Maka barang siapa yang tak bersolat, dia tuan. Dia tinggal sembahyangnya, dia telah merobohkan agama dia sendiri. Itu saja beza kita dan orang Islam. Orang Islam dengan orang kafir itu saja beza dia. Jangan tinggalkan solat. Khusyuk tak khusyuk itu usaha kita. Itu usaha kita. Cuba nak membuktikan itu usaha kita. Masing-masing kita orang cara bagaimana. 5 minit dia pun tak lama. Lepas itu kalau nak pergi fikirlah. Betul. Tak lama pun. Tapi itulah cabaran kita. Sebab apa? Iblis tak suka kita solat. Itu je lah. Kita bagi musuh ya. Tuan-tuan Allah. Tanda ciptakan Allah, ciptakan Al-Quran. Tanda ciptakan Al-Quran, ciptakan Nabi. Tanda ciptakan Nabi, ciptakan sunnah Nabi. Apakah sunnah Nabi tuan-tuan? Akhlak Nabi. Akhlak Nabi yang paling banyak apa dia? Disebut dalam Al-Quran, iaitu sifat sabar dan sifat syukur. Sebab tu kalau ada order daripada bos, sabar, jangan bangkang. Betul-betul. Kita tak pandai hati bos kita. Kalau kita pandai hati bos kita, bos pun sunnah Nabi dia pandai kita. Kita terima. Sebab itu syukur, seronok Allah kita dapat order daripada bos. Sebab apa? Itu peluang untuk berkhidmat pada masyarakat. Betul. Macam saya hari ini, bos kata, Ustaz, jumpa bincang, saya jumpa. Dia kata macam mana? Ini Ustaz, ada jemputan Ustaz pergi ke TRM. Ustaz okey kan? Itu pulang kata, kalau kita rasa macam saya perlukan di sini, saya di sini. Kalau itu perlukan saya ke sana, insyaAllah saya pergi sana. Kira Ustaz pergi sana. Masih ada. Jangan kita tak putuskan. Bos kita, semua tak putuskan. Kita rela kan. Tak pergi pun kan. Tak pergi pun kita. Semua pun kan. Bila dapat order, sabar. Atau order, tak tahu. Jangan apa tak tahu, tunggu. Tak tahu, cari orang yang tahu. Belajar. Ini buat macam mana? Buat cari tolong. Dia tahu. Tak tahu juga oleh bos saya cuba lah. Saya cuba buat lah. Tapi tak apa cakap lah bos. At least buat nampak kita ada usaha. Itu je kita nak buat. Betul? Sunnah Nabi ialah sabar dan syukur. Tanda cintakan sunnah Nabi ialah cintakan akhirat. Dan tanda cintakan akhirat itu ialah cinta pada diri sendiri. Itu saya salah. Jadi tak susah lah. Kita tanda cinta kita pada Nabi itu ialah sayang kepada diri kita sendiri. InsyaAllah. Siapa nak berubah dari kita ini? Tak ada siapa yang boleh berubah. Kawan saya tanya, Ustaz, saya nak berubah dari saya, Ustaz, saya perlukan seorang pembinaan. Perlukan mentor meeting. Betul lah, mentor meeting memang kena ada. Tapi orang yang kena berubah betul-betul, yang boleh mampu berubahkan diri kita ialah kau balik ke rumah, kau tengok cermin.
Kenapa Ustaz? Balik rumah tengok cermin. Dia tengok cermin. Itulah manusia yang akan membuahkan diri kamu. Betul tak Ustaz? Bos sekadar bos tak nampak kerja bos sekadar bos tak ada bos tak ada ni je mana boleh nampak lah Ustaz. Jadi kita tidak ada willing untuk merubah diri kita. Kita takut seseorang itu kerana dia, bukan kita nak buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Nabi ajarkan. Saudara-saudara, lihat bagaimana sahabat ini surah Amr bin As. Amr bin As ni meninggal di mana? Amr bin As meninggal di Mesir. Kenapa? Semangat juang dia tinggi itu. Kalau cukuplah sekadar ini, saya mudah lagi 3 minit. Mohon maaf dari saya, segala yang baik itu daripada Allah SWT, dan saya ucapkan terima kasih kerana menjemput saya untuk bersama dengan tuan. Segala yang baik itu daripada Allah yang lemah dan sekali. Aku lupa lihazah wa astagfirullahaladzim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.